walaupun kita tak ada vaksin lagi setakat ini. Datuk, soalan mengenai suplai sasa tadi kan, yang kita tahu warga asing menjadi antara penyumbang buli kes COVID-19. So apa nasihat KKM berhubung pembatasan pergaulan atau perhubungan dengan warga tempatan warga asing? Dari segi pergaulan tu kita, walaupun pergaulan kita lihat pada komuniti ialah saranan Kementerian Kesihatan ialah penjarakan sosial. Itulah vaksin kita, penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, 2 meter lagi baik. Jadi kalau kita dapat mengamalkan penjarakan sosial, kita dapat memutuskan jangkitan COVID-19. Ini terbukti. Jadi kajian telah dilaksanakan, terbukti. Dan tambahan daripada itu, sekerap kita mencuci tangan dengan air dan sabun dan juga memakai mask di tempat awam. Contohnya kalau kita boleh laksanakan kesemua ni, nescaya kita dapat putuskan jangkitan COVID-19. Sama ada warga negara ataupun warga asing. Tapi apa yang penting ialah Kementerian Kesihatan akan memantau situasi, iaitu contohnya kalau kita lihat di hospital dan di klinik, sama ada mereka yang bergejala tu akan sampai ke hospital dan klinik, kita akan merawat, kita akan merekodkan. Setakat ini kita lihat penggunaan katil di hospital kurang daripada 13%. Penggunaan ICU ialah kurang pada 6 kes saja, dan seorang yang memerlukan bantuan pernafasan. Di mana kita ada mesin ataupun ventilator yang tidak kalah pasti untuk pesakit COVID-19 ada 1,504 ventilator yang telah disediakan. Jadi kita rasakan dengan perkembangan yang terkini ini, apa yang penting sekarang ini adalah tindakan kesihatan awam. Hospital memang bersiap sedia tetapi kes semakin berkurangan. Tetapi tindakan kesihatan awam dan surveillance, iaitu sentiasa berwaspada dan melihat kepada perkembangan sama ada kes-kes yang positif dikesan. Dan kita juga menjalankan surveillance sekarang ni. Kalau kita lihat untuk kes-kes ID, kes-kes SARI dan juga kes-kes sebelum pembedahan. Dan kita akan melaksanakan kajian pada sesuatu komuniti yang dikenal pasti untuk kita melihat sama ada ketahanan ataupun imuniti komuniti tersebut telah dapat dipastikan. Jadi yang inilah tindakan kita untuk tempoh daripada 10 Jun hingga 31 Ogos. Kalau dalam jangka masa ni kita dapat kawal, contohnya dengan satu angka, kekal satu angka hingga ke 31 Ogos, bermakna kita dah berjaya dan kita mungkin akan pertimbangkan kelonggaran kawalan sepadan. Dan kita akan kenal pasti negara-negara perkembangan jangkitan COVID-19 di setiap negara, dan juga sama ada kita boleh membina green bubble ataupun kerjasama antara dua negara dan kenal pasti SOP supaya jadi kita membenarkan sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pelancongan semua berlaku antara negara. Jadi inilah tindakan kedua kita selepas kita berjaya melihat kepada kaedah yang sekarang ini kita gunakan untuk tempoh pemulihan. Datuk Seri, ini susulan pengumuman kerajaan yang menyediakan kredit sebanyak RM50 ke akaun e-dompet pengguna setelah mereka membuat turun aplikasi MySejahtera. Dilaporkan sejak pengumuman itu telah berlaku kesesakan untuk capaian ke portal ataupun aplikasi MySejahtera. Jadi apa yang akan dilakukan KKM untuk menambah baik bagi memastikan kelancaran permohonan kredit tersebut? Terima kasih. Memang betul susulan pengumuman kerajaan berkenaan dengan kredit RM50 ke akaun e-dompet pengguna setelah mereka memuat turun aplikasi MySejahtera, didapati pendaftaran adalah sesak, iaitu kita mendapati 700,000 pendaftaran dalam serentak dalam masa yang singkat, iaitu 1 minit. 1 minit 700,000. Jadi kita menasihatkan mereka yang ingin muat turun aplikasi, mungkin kita adakan penjarakan juga. Jadi kalau kita boleh amalkan penjarakan, jadi tak ada kesesakan kat situ. Mungkin tempoh yang kita laksanakan, kalau semua mendaftar, contohnya 1 juta, 2 juta mendaftar dalam tempoh 1 minit, pasti akan berlaku sesuatu iaitu tak dapat kita daftarkan. Jadi ini juga kita nasihatkan, kita tengah lihat bagaimana kita boleh mengatasi isu ini dalam mungkin kita akan panjangkan pendaftaran dalam tempoh yang 24 jam ke ataupun tempoh seminggu. Jadi
untuk membolehkan semua didaftarkan dalam tempoh yang singkat. Hi, about the 8-month-old girl in Sabah, has the ministry looked into investigating into how it was transmitted to her? Is the ministry doing active case detection, close contact, that kind of thing? Yeah. Thank you. Every case that been detected as positive, acute case detection will be done, and we'll screen the family, we'll screen the exposure, those who have actually exposed to the patient, and the investigation is ongoing. So we just got the report, and now we are doing the progress is ongoing in terms of looking into the cause and investigation. We see there's one Malaysian in Keppel Bukit driving cluster. Can we know the one Malaysian is staff or immigration? Right, thank you. The one Malaysian that is actually a pegawai immigration bantuan. That means it's a staff without symptoms, but they may have been exposed to the positive patient or positive OKT or kena tahan. So as I mentioned earlier, we are doing the screening, whether staff or even detainees. So one case has been detected. So we have isolated him, and we also have done active case detection for all the close contacts as well as the family members. Okay, kalau tak ada lagi soalan, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.